Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala pada malam ini dengan limpah perkenan daripada Allah. Kita diizinkan olehnya untuk berjumpa, untuk bertemu bagi menyambung kuliah yang telah kita mulakan dalam bulan lepas. Sebagaimana yang saya janjikan kepada tuan-tuan, kita akan mulakan dengan tafsir surah Yusuf. Dan saya sangat sukacita seandainya tuan-tuan memiliki kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi ini yang saya gunakan. Kalau ada yang lain pun tak apalah juga. Kalau ada siapa-siapa yang memang dah mahir bahasa Arab, bahasa Al-Qurannya, pegang mushaf Quran saja pun tak apa. Yang penting kita akan baca dan kita akan perjelaskan insya-Allah serba sedikit dengan apa yang ada yang dibincangkan oleh para ulama tentang ayat-ayat daripada surah Yusuf ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah kepada surah Yusuf ini, qala al-musannif, berkata penyusun terjemahan ini, surah Yusuf ini terdiri daripada 111 ayat. Ia termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah kerana ia diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Ini salah satu cabang daripada ilmu ulumul Quran, iaitu tentang pembahagian surah dan ayat Al-Quran. Dalam para ulama membahagikan kepada dua benda ni, benda yang selalu diulang, iaitu mana-mana ayat Al-Quran yang disampaikan, yang turun wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa hijrah. Itu pandangan yang paling rajih. Sebelum peristiwa hijrah, tak kiralah di mana pun ia turun, maka ia digolong di dalam surah Makkiyah. Manakala ayat-ayat yang turun selepas daripada peristiwa hijrah, maka yang itu dinamakan dengan surah ataupun ayat Madaniyah, nisbah kepada Madinah. Pembahagian itu penting tuan-tuan dalam sudut ilmu. Apabila para ulama membicarakan tentang pengajaran ayat, membicarakan tentang hukum hakam, kerana surah-surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah, fokusnya bukan pada pensyariatan, bukan pada hukum hakam. Kita akan tengok, kita akan lalui dalam surah-surah sebelum hijrah ini, fokus utamanya ialah tentang pengukuhan akidah, memperkenalkan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, menyatakan rosak dan binasanya orang-orang yang mengkufuri Allah dan mensyirikkannya dengan yang lain. Dan dalam kerana itu surah-surah Makkiyah ini akan membawa kepada kita cerita. Salah satu daripadanya ialah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu antara lambang ataupun antara benda yang ada dalam surah-surah sebelum hijrah. Dengan cerita itu, dengan kisah yang dipaparkan, ia bertujuan untuk mengukuhkan akidah, untuk membayangkan ataupun mengenalkan kita akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam banyak-banyak itu, salah satunya ialah surah Yusuf. Baik, surah ini dinamakan dengan surah Yusuf kerana titik berat daripada isinya adalah mengenai riwayat Nabi Yusuf ataupun kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah tersebut
merupakan salah satu di antara cerita-cerita ghaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat untuk baginda. Sedang baginda sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, asas penting yang kita nak kena faham, yang kita nak kena yakin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib melainkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Yusuf ini, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu cerita Nabi Yusuf melainkan selepas diturunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata kisah Nabi Yusuf saja, bahkan semua kisah umat yang terdahulu. Tuan-tuan, kisah umat yang sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semua dikira kisah ghaib. Pasal apa ghaib? Bukan pasal tak nampak depa tu, bukan tak nampak, maknanya depa dia duduk di alam ghaib. Tetapi kerana kisah tersebut tidak dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang Nabi ada di zaman tu, Nabi ada, Nabi sendiri yang menyaksikan, maka itu datang dengan penyaksian Nabi, maka Nabi akan keluarkan perkataan yang dipanggil hadis. Tapi yang di luar daripada itu, yang Nabi tak jumpa, tak lalui pengalamannya, maka itu dinamakan ataupun dikategorikan sebagai perkara ghaib. Pasal Nabi tak tahu benda tu. Dan kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu benda yang ghaib sehinggalah didatangkan wahyu kepada baginda, maka apatah lagi orang yang selain daripada baginda. Itu logik akal manusia sihat waras, sihat wal afiat. Kalau Nabi tak tahu, apatah lagi orang lain. Maka disiplin yang disusun oleh para ulama tentang kisah umat yang terdahulu, disiplin dia, mestilah satu-satu kisah itu datang daripada Quran, datang daripada wahyu Nabi, daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diceritakan dalam Al-Quran. Ataupun kisah tersebut sampai kepada baginda dan benda tu Nabi keluarkan dalam bentuk hadis baginda, tak masuk dalam Quran tapi dalam Nabi yang menceritakan. Itu pun salah satu bentuk wahyu, cuma dia bukan Quran. Maka pada kita yang dikatakan sumber untuk perkara ghaib itu mestilah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja yang boleh menjamin kebenaran kisah tersebut. Tapi selain daripada dua ini, memang ada sumber lain, tetapi sumber itu dipertikaikan dan diperselisihkan. Untuk kisah umat yang terdahulu, sama ada Nabi Yusuf ataupun yang lebih awal daripada itu, kisah penciptaan Adam alaihi salam umpamanya, kisah berbunuhnya dua orang putra Adam alaihi salam yang dinamakan, orang panggil Qabil dan Habil, apa semua nama tu. Kisah tentang siapa lagi? Nabi-nabi yang lain, kisah Ashabul Kahfi ke apa ke semua ni, selain daripada Quran ada satu sumber lagi yang sampai kepada kita, itu yang dipanggil sebagai Al-Israiliyat. Cerita-cerita yang diwarisi oleh Bani Israel. Macam mana mereka tahu ini adalah warisan cerita? Macam kita ada hikayat Merong Mahawangsa, kita ada hikayat Hang Tuah, kita ada cerita Sang Kelembai ke apa semua. Itu ialah kisah turun-temurun secara lisan yang diwarisi. Betul ke kisah hikayat Hang Tuah tu? Boleh dipastikan faktanya betul ke? Kita pun kata hak takat yang dapat cerita lagu tu lah. Itu pun ada pula pandangan kata Hang Tuah tu asalnya daripada Cina lah, bukan orang Melayu tulen. Amai kat belah ni pula kata kajian dia begitu dan begini. Dia tak ada satu yang betul-betul konkret, yang betul-betul kuat. Itu yang kita punya. Tapi untuk fakta yang datang daripada Bani Israel ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antaranya dalam hadis,
Nabi kata la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu membenarkan mereka dan jangan kamu mendustakan mereka. Ada perkataan lain Nabi kita sebelum tu, hadithu an bani Israel wala haraj. Hangpa ceritalah kisah daripada Bani Israel ni, tak apa. Tapi Nabi kata jangan benarkan dia dan jangan dustakan dia. Itu disiplin awal yang disebutkan. Maknanya apa? Kisah yang datang daripada Bani Israel, kalau sekadar sebagai satu cerita, mesti ada disiplin dia. Kita boleh cerita tapi kita kena habaq cerita tu. Nabi kata jangan membenarkan dia. Pasal apa tak boleh benarkan? Pasal tak ada jaminan cerita tu betul. Nama ke apa ke, cerita boleh, percaya belum tentu. Bahkan Nabi kata jangan percaya. Dan Nabi juga kata jangan dustakan. Pasal apa ada jangan percaya dan jangan dustakan? Kerana ada kategori dia. Satu, cerita Bani Israel ini kebanyakannya bertentangan dengan fakta Quran. Jadi tentu dah mana-mana cerita kisah umat terdahulu yang bertentangan dengan Quran wajib untuk ditolak. Hak ni tak boleh percaya langsung. Satu. Yang keduanya, Bani Israel ini seperti yang Quran nyatakan sendiri adalah suatu bangsa yang memusuhi para nabi. Dia perang, dia sanggah, dia lawan, bahkan dia bunuh para nabi dan rasul. Maka adakah boleh kita fikir yang mereka akan bagi cerita yang elok-elok tentang insan yang mereka musuhi? Logik akal manusianya tentulah tak boleh percaya. Pasal mereka memang cerita benda mengarut. Pasal tu kalau tuan-tuan baca hak Bible, kitab Injil yang diselewengkan itu, kita akan jumpa cerita yang sangat huduh tentang para nabi. Nabi Yahya berzina dengan anak perempuan Nabi Musa, berzina dengan anak Nabi Syuaib, Lahab. Tak ada cerita hak elok, semua cerita hak huduh belakang. Itu Bani Israel. Jadi tidak ada satu jaminan cerita daripada itu betul untuk kita boleh berpegang dengannya. Cuma ada satu lagi kategori, ialah yang Quran tak nyatakan dengan jelas, tidak ada dalam hadis, dan cerita tu tak bercanggah dengan mana-mana usul cerita Quran, tak bercanggah dengan mana-mana ajaran agama, dan tidak menghinakan Nabi, sekadar cerita macam tu. Yang tu barangkali betul, pun bukan boleh percaya lagi, barangkali. Dan satu lagi ialah bab nama. Nama ni boleh nama apa pun, dia tak memberi kesan kepada cerita. Nama watak tu tak apa. Satu kalau orang buh nama Ratu Sabak, Malikatu Sabak. Ratu kerajaan Sabak tu perempuan kan, yang dikatakan didakwah oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian yang dia berjumpa dengan Nabi Sulaiman, istana dia letak dekat tempat istana Nabi Sulaiman dan sebagainya, akhirnya dia memeluk Islam. Dikatakan namanya Balqis. Nama ni tak apa, bubuhlah nama Balqis ke apa ke, yang tu tak jadi salah. Kalau tuan-tuan kata nama dia confirm Balqis, tak ada satu nas Quran ataupun hadis yang sebut benda tu. Cuma ada kajian sejarah, mereka tengok dekat dinding-dinding apa nama belah-belah Yaman sana tu, ada yang disebutan dekat-dekat nama macam Balqis. Masa ingat saya belajar dulu apa nama pensyarah sebut, dia kata dia betul Bilqis sebutan dia bagi Arab Yaman zaman kuno dulu ni, zaman Nabi Sulaiman. Jadi nama tu tak ada masalah apa. Cumanya bila yang Balqis tu kemudiannya kahwin dengan Sulaiman, Quran tak cerita benda tu. Quran tak cerita dia beriman. Nabi sendiri tak habaq benda tu. Tapi boleh main kat kita, tengok dalam kad jemputan kahwin kan, ni bulan 11-12 ni banyak jemputan kahwin. Apa nama, kau bahagiakanlah pengantin bagaikan Sulaiman dan Balqis. Mereka menikah bila kita tak tahu.
Tak ada satu fakta pun yang sebut benda tu. Jadi bab nama tak apa, tapi bab kahwin tu tak boleh percaya. Mungkin tak kahwin? Mungkin. Tapi siapa yang nampak? Tak ada siapa nampak. Kita nampak, kita tak nampak. Nak sandak kat mana? Quran ada beritahu. Quran tak beritahu. Nabi ada habaq. Nabi pun tak habaq. Jadi nak sandak kat siapa? Tak ada lah. Macam kalau tuan-tuan kata tiba-tiba orang habaq lagi kata, Nuh, di apa nama gurun Kalahari belah Afrika sana tu turun salji. Yang tu tak apalah kalau kita pun tak nampak, kita boleh tanya, tengok berita ke apa kan. Ada tak sumber rujukan? Nak pastikan betul itu pun tidak. Yang ni benda dah lepas. Sama juga nanti kita akan baca kisah isteri kepada Perdana Menteri Mesir yang penayang Nabi Yusuf alaihi salam tu, yang dikatakan namanya Zulaikha. Nama tu pun tak ada dalam Quran Tiba-tiba langkah kenduri kahwin kita sebagai seperti Yusuf dan Zulaikha. Bila pula Yusuf menikah dengan Zulaikha? Yang ada cerita dia penayang Nabi Yusuf, kemudian dia menyesal. Itu je cerita yang ada. Jadi disiplin sebenarnya untuk orang yang beriman dalam bab perkara ghaib, dia kena terima hak Quran, dia kena terima hak Nabi habaq. Yang lain daripada tu maknanya dia ikut cerita Israiliyat, ikut cerita Bani Israel. Dan cuba tuan-tuan fikir secara waras, jangan betul. Kita bila kita ada satu-satu peristiwa berlaku di Gaza, di Palestin ke di manakah, kita benci Israel, kita benci Yahudi. Apa kita punya kempen? Boykot barangan Yahudi, boykot barangan Israel, boykot barangan Amerika. Siang kita pergi boykot, kita buat demonstrasi, bakar dengan bendera mereka. Malam dia dengar ceramah, kita ambil balik hak mereka punya cerita, pergi cerita kat orang, suruh orang percaya hak tu. Boleh terima kasih kalau lagu tu. Nah ya tuan-tuan, siang kita punya lawan, kita punya taruh musuh dengan Yahudi, malam kita ulang, kita sulam cerita, kita percaya, kita sulam akidah kita dengan kepercayaan Yahudi, yang sebahagian tu menghina para nabi dan rasul, yang sebahagian tu melanggar peraturan Al-Quran. Kalau macam kisah Ashabul Kahfi umpamanya, Quran pun kata, sebahagian tu kata 3, yang keempat tu anjing, 5 yang keenam anjing, 6 yang ketujuhnya anjing. Bilangan berapa orang Ashabul Kahfi tu pun tak diketahui. Quran pun tak habaq betul-betul yang mana satu. Cuma para ulama kata hak ujung tu 7 dan yang ke-8-nya anjing. Hak tu nampak gaya bahasa tu macam isyarat pergi ke situ. Pun tak putus, muktamad dah. Sekadar ijtihad para ulama kata itulah. Nah, nampak paling dekat dari sudut isyarat bahasanya. Hadis Nabi pun tak sebut berapa orang, nama siapa. Tiba-tiba dapat kat Tok Bomo kita, dapat kat ustaz kita, kalau siapa-siapa nak pergi interview, dia kena baca apa nama, doa lawan gemuruh. Kan nak pergi interview kan, dia ada nak lawan darah gemuruh ni, salah satu daripada petua jampi dia kena baca ulang nama Ashabul Kahfi. Maksilmina, Tamlikha, Ninuno, Sarbunus, apa benda nama tak tahu lagi. Last sekali hak ujung nama anjing, Qitmir. Nama tu main mana pun tak tahu. Boleh buat jampi pula. Lekatkan pula kepercayaan itu kepada inilah dia Ashabul Kahfi. Ada sekali tu saya ada satu orang bagi kat saya satu kertas tangkal tu. Dia kata ini tangkal ni habuan baca untuk anak berhenti menangis ke satu. Yang tu lah, bila buka-buka tu dia sama nama Ashabul Kahfi yang orang duk apa nama jajah kononnya jampi interview tadi. Yang ni untuk habuan anak berhenti menangis, dia bagi 7 nama, campur satu tu nama lain. Saya kata nama apa nama ni? Rujuk kitab-kitab tafsir, rupanya itu nama raja yang lawan depa tu. Raja yang menyebabkan depa lari masuk dalam gua tu, Raja Kapiak tu. Oi, nama Raja Kapiak menjadi jampi juga untuk anak berhenti menangis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu termasuk di dalam kita menceroboh batasan kita sebagai hamba Allah. Quran tak gariskan benda macam itu, Quran tak bagi
tidak menunjukkan ke arah itu. Nabi tak ajak kita benda yang macam tu, dan tak ada satu pun ruang sebenarnya untuk kita boleh mengiyakan benda tu. Tiba-tiba kita boleh jajar benda-benda yang begitu. Sandarannya kepada Bani Israel, hak musuh Allah Ta'ala, musuh para Nabi. Kemudian kita reka pula benda tu daripada hak Bani Israel tadi, mereka Melayu, kita tambah hak tadi Israeliat, boleh kat kita dia jadi Melayu liat. Melayu liat pula lah. Ganah tak ganah Melayu, cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang paling banyak jadi mangsa. Nabi Sulaiman kena tipu dengan apa? Dengan sang kencil kan. Dengan apa nama, pakai tali pinggang, ulak sawah lah apa semua tu. Tapi cerita Melayu lah tu. Itu isunya tuan-tuan. Bila kita nak masuk ke alam, mengalami ataupun menghayati kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kita nak kena tahu ini sempadan yang digariskan oleh agama. Ini adalah perkara ghaib yang Nabi pun tak tahu sehinggalah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba ada orang lain selepas daripada Nabi yang mendakwa itu dan ini, yang lebih daripada apa yang Nabi ajarkan, seolah-olah macam dia ada ilmu yang ghaib untuk dia mengetahui perkara tersebut. Hak Nabi pun tak ada benda tu. Bukankah itu namanya kurang ajar dengan Nabi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita masalah benda ghaib ni sangat penting, kerana dia membabitkan isu akidah. Bila benda tu ghaib, jangan siapa-siapa sangka kita boleh. Ya, mungkin ada pengalaman peribadi. Itu bukan, kalau kita katakan maksud alam ghaib itu ialah dengan jin, hak kita jumpa jin jadi hantu apa semua, hak tu pengalaman peribadi, yang tu tak apa. Hantu tu jin lah, hak tu yang kita jumpa. Tapi kalau sesuatu yang di lain, yang sebelum daripada kita, yang kita tak nampak, yang tu. Yang kedua yang membabitkan roh, alam roh, roh manusia tu, alam roh, atau satu lagi alam barzakh, alam orang yang dah mati. Hantu, yang kita nak kena faham, hantu bukan roh orang mati. Hak tu sangat kena clear. Akidah tu jangan main. Salah akidah kalau siapa-siapa sangka orang mati jadi hantu. Yang hantu tu jin. Orang, makhluk di alam barzakh tidak ada hubungan di alam dunia. Dia takkan main timbul di alam dunia. Alam dia sudah berbeza daripada alam dunia yang kita ada. Kalau jin tu, dia masih duduk di alam dunia, cuma dimensi dia berbeza. Kita duduk di bumi nyata, dia duduk di alam, yang kita kata makhluk halus, duduk alam dia, tapi masih alam dunia. Maka sebarang interaksi, jumpa dia menjelma, kita mungkin ada seorang dua yang masuk dalam tu, kemudian cerita-cerita ada budak hilang ke duduk di alam dia, hak tu benda-benda yang ada kemungkinan belaka. Tapi kalau nak kata alam kubur, alam barzah, nak main masuk ke alam dunia, yang tu tak ada ruang. Ataupun orang kita duduk alam dunia, nak masuk alam barzah, lepas tu patah balik dunia, lagi tak boleh. Kalau ada orang boleh masuk alam barzah, lepas tu patah balik, baik belaka. Dia tahu dah alam kubur jadi apa. Kan? Sama ada kalau orang kata roh para syuhada hidup lagi. Ya, orang yang mati syahid, Allah Ta'ala sebut sebab ahya'un 'inda rabbihim, hidup di sisi Allah, hidup dengan kemuliaan dia, tapi bukan hidup di alam kita, hidup di alam dia dengan kemuliaan daripada Allah. Demikian para nabi dan rasul. Maka kerana itu, saya pasal nak sebut ni, tadi ada sahabat beritahu, kalau kita sebelum ni adat kebiasaan kita, orang kita lah, adat bukannya asal agama pun, siapa-siapa pergi Mekah, buat haji, buat umrah, apa yang orang kita selalu buat pesan? Kirim salam kat Nabi, kan? Dia suruh kirim salam kat Nabi. Pasal ialah kawan tu pergi lagi, dia pergi Madinah, dia lintah makam Nabi, dia suruh kirim salam. Orang kampung sekian-sekian, masjid Sungai Arab semua kirim salam kat Rasulullah. Pakat kata macam tu kan? Ada setengah tu dia senarai baca. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu pula, jangan mentang-mentang dia kebiasaan kita tak tanya dah. Kebiasaan itu sebenarnya tidak didasarkan kepada petunjuk Nabi, tidak disandarkan kepada amalan sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi, yang berpisah dengan Nabi.
yang diulang balik masuk masuk ke Madinah, yang pergi berniaga, pergi berdakwah, yang pindah tempat lain, kemudian lepas berapa tahun balik semula. Tak ada satu cerita pun yang mereka kata nak balik Madinah ke? Tunggu salam kat Nabi nah. Tak ada. Tidak ada satu riwayat cerita pun benda tu. Nabi SAW sabdakan antaranya dalam hadis riwayat Abu Dawud, sallu alayya haitsu kuntum, sallu alayya fa innaha tablughuni haitsu kuntum. Selawatlah kamu ke atasku kerana sesungguhnya ia sampai kepada aku di mana saja kamu berada. Jadi kerana itu tak timbul isu nak kena kirim salam. Kita selawat dan salam di sini pun ia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah susah payah tulis nama siapa yang kirim salam. Tak payah. Pasal Nabi habaq yang tu. Nabi tak pesan pun supaya kirim salam, diajarkan untuk kirim salam kat baginda. Kalau Nabi tak ajak pun ada tak sahabat apa pun tak buat. Yang ada sahabat datang daripada jauh, mereka datang masuk lalu kat makam Nabi bagi salam, habis takat tu. Bagi salam kat Nabi, bagi salam kat Abu Bakar dan Umar, pi Baqi' bagi salam kat ashabul Baqi', apa nama, penghuni Baqi'. Sama aja kalau kita lintah kubur kat sini pun kita bagi salam, macam tu je pun. Bukan ada satu benda yang khusus. Pasal kita ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak biasa, hak yang selalu ada, dan itu teguran yang saya nak beritahu. Ni yang baru ni tadi baru dapat tahu kata hak orang duk buat majlis apa? Kata apa? Malaysia berselawat, Shah Alam berselawat, mak nenek apa semua berselawat tu kan. Hak majlis-majlis tu rupanya ada orang buat style baru. Siapa yang nak pergi majlis tu kirim salam kat Nabi nah. Ada juga hak majlis berqasidah tu. Daripada atas pantai ada musim-musim tasbih apa semua tu kan. Pusing-pusing kain serban daripada tu. Ada juga yang kata kirim salam bila pi siapa yang tak dampi majlis berselawat ni. Lepas tu kirim salam kat Nabi nah. Dia suruh kirim salam kat Nabi. Mana tu? Buat di mana? Buat di kota Sarang Semut lah kata-kata. Buat di Alustaq. Buat di kata di Pening. Buat di Shah Alam. Suruh kirim salam kat Nabi. Kat Shah Alam. Yang tu mana punya ajaran tu? Dia kata takkan tak boleh kirim salam kot. Tak pasal apa nak kena kirim salam? Dia kata pasal masa kita selawat tu nanti, masa kita tengah berqasidah tu nanti, ialah setengah tempat dia kata qasidah yang dia nyanyikan tu Nabi habaq dalam mimpi. Dia kata lagu ni nak kena buat. Siap bagi lagu baru pula, bukan lagu hak biasa main daripada Induan tu. Dia kata bila kita berselawat tu Nabi nanti mai muncul sekali ziarah kita. Jadi bila dah Nabi mai ziarah kita bagi salam lah. Tak, tuan-tuan ni cerita betul, mungkin ramai tak tahu. Saya baru tak tahu. Atas sangkaan Nabi muncul dalam majlis qasidah dan selawat. Sekali lagi kita merujuk kepada kaedah alam ghaib, benda yang ghaib mesti sandarannya kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh main terbit kod mimpi kita Nabi mai malam tadi nak. Okey, kirim salam. Malam ni Nabi nak mai lagi, kirim salam kat Nabi. Tak ada. Tidak ada satu jaminan kebenaran kalau kita buat yang macam tu. Kita mungkin ditipu oleh iblis. Jadi dari sudut prinsipnya salah dah kepercayaan Nabi muncul dalam majlis qasidah, majlis berselawat. Dia berkata majlis selawat, tapi ingat hak selawat sikit je, hak lain tu semua qasidah. Menyanyi tu bukanlah nak kata qasidah tu salah, menyanyi tuan-tuan setakat mana yang tak langgar syarak lirik dia, menyanyi pi lah. Kalau kita Baba Black Sheep, Have You Any Wool, hak tu pun kita nyanyi kan. Tak ada apalah nyanyi lagu tu. Tapi jangan sampai lirik itu menyalahi ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan qasidah pun salah. Tuan-tuan hak menyanyi qasidah apa semua tu, baca tengok lirik tu dulu. Bukan semua tu boleh pakai. Ada yang duk nyanyi itu tak apalah sebagai tu okey, sekadar dia seronok gembira dengan Nabi, tak ada apa masalah tu.
Sekali dia main yang lain-lain tu yang main muncul, yang kata Nabi pun muncul di celah-celah di celah-celah qasidah tu. Tu kan apa nama kita katakan dah mula merapu lah di situ. Isunya ialah siapa yang boleh jamin Nabi itu akan datang dalam majlis itu? Apakah sandaran kepada kepercayaan itu? Yang ada ni tuan-tuan, sebelum daripada hak cerita majlis selawat yang tu, kalau tuan-tuan buka buku Maulid Al-Barzanji, dalam salah satu cetakan, dia banyak kan, ada salah satu cetakan tu, hak muka depan dia tu dia tulis dengan tulisan Jawi, bahasa dia bahasa Jawa kuno, Jawa halus, bahasa Jawa halus, bukan bahasa Jawa hak biasa-biasa orang apa yang dia jumpa ni. Dia bahasa dia dalam, bahasa orang istana sikit. Dalam itu dia ceritakan bahawasanya bila dibacakan syair-syair itu sampai kepada perkataan, siapa yang duk rajin pi marhaban apa semua tu, ya tala'la usana. Kalau siapa yang baca berjanji kan sampai ya tala'la usana, apa kita buat? Bangkit kan? Majlis bawa apa nama, cukup jambui apa tu kan. Masa bangkit tu, kalau ikut pengarang hak tulisan Jawa halus itu, dia kata masa itulah Nabi akan muncul. Maka dia kata janganlah hisap rokok dan cerut. Dia kata dalam majlis tu jangan hisap rokok dan cerut, pasal bila sampai kepada ya tala'la usana, Nabi akan muncul. Kalau dibacakan Maulid Ad-Dibai, dia kata Nabi akan muncul daripada awal lagi. Kepercayaan itu memang ada untuk sebahagian versi orang yang mengamalkan bacaan Maulid Berjanji. Saya tak kata semua, sebahagian yang amal tu dia baca yang tu. Yang lain dia tak tahu apa, dia tak baca pun yang tu. Sekadar seronok-seronok macam tu saja. Tapi rupanya ada orang repeat balik, ada orang ambil hak tu pergi letak dekat majlis qasidah tadi. Maka itu adalah satu kepercayaan yang kita katakan melampaui batasan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan ghaib. Kita tak tahu benda ghaib ni. Jangan duk sangka yang bukan-bukan. Itu benarnya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah kandungan dalam cerita Nabi Yusuf ini? Nabi SAW mengambil pelajaran yang banyak yang merupakan penghibur terhadap baginda dalam menjalankan tugasnya. Ini cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, apakah kandungan surah Nabi Yusuf? Habis dah tadi cerita disiplin ilmu ghaib tadi dah satu pasal. Tuan-tuan nak kena ingat yang tu supaya kita mudah untuk bila orang mai hantar satu cerita kat kita. Lah ni orang pakai Facebook, orang pakai apa WhatsApp apa semua kan. Duk keluar macam-macam. Mana-mana benda yang ghaib, isunya perkara ghaib, perkara dosa, pahala, tentang hari kiamat ke apa benda semua tu, kita kena pastikan dia mesti datang dengan ayat Quran ataupun dia mesti datang dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disiplin. Baik, habis yang tu. Kita tengok pula kepada kandungan surah Yusuf. Ada 4 isu besar. Yang pertama sekali ialah dalam tajuk keimanan, kenabian Nabi Yusuf alaihi salam dan mukjizat-mukjizatnya. Ketentuan yang berhubung dengan agama adalah hak Allah semata-mata. Qada, yakni ketentuan Allah tidak dapat diubah. Dan para rasul semuanya lelaki. Ini kalau dalam konteks akidah, dalam konteks keimanan yang disebutkan kepada kita dalam surah Yusuf ini mengandungi kisah kenabian Nabi Yusuf. Allah Ta'ala lantik dalam ayat itu sebut tentang pelantikan Nabi Yusuf sebagai rasul pilihan Allah Ta'ala. Kemudian dengan menggambarkan Allah Ta'ala telah menentukan perjalanan cerita Nabi Yusuf. Dan di hujung cerita, di awal cerita nanti kita akan baca tentang mimpi Nabi Yusuf alaihi salam, yang Nabi Yaqub ayah dia mentafsirkan mimpi itu, dan dia dah tahu apakah kesan daripada mimpi itu yang menyebabkan Nabi Yaqub kata kat Nabi Yusuf, jangan cerita benda ni kat abang-abang, jangan cerita kat siapa pun. Itu permulaan cerita. Dan penghujung cerita nanti Nabi Yusuf kata, inilah dia
takwilan, tafsiran bagi mimpi yang aku cerita ke ayah dulu ni. Allah Ta'ala ceritakan padanya daripada mimpi sampai kepada pelaksanaan mimpi. Semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu babak ke satu babak. Daripada cerita Nabi Yusuf menjadi kesayangan ayahnya, abang-abang dia fikir macam mana cara nak kenat Nabi Yusuf ni, bawa main berjalan pergi main dekat tengah padang pasir, ambil kawan ni tok dalam telaga. Lepas tu pi pula buat cerita konon-kononnya Nabi Yusuf ini mati dia makan serigala. Daripada situ, daripada cerita dalam telaga, dia diselamatkan oleh ataupun dia dijumpai oleh rombongan perdagangan yang lalu di padang pasir tu. Ambil dia, bawa. Ambil itu pula dah jumpa tepi jalan, jumpa di tengah perjalanan. Zaman tu zaman perhambaan. Ada. Ambil jadi hamba. Bila ambil jadi hamba, nak guna apa? Budak lagi. Jual. Dia dibeli oleh pembesar Mesir. Ambil, bawa duduk rumah, habaq kat bini dia, jaga elok-elok, barangkali dia bermanfaat untuk kita. Lepas tu mulalah cerita tu disingkatkan kepada Yusuf menjadi remaja. Dia jadi orang yang segak, kawan dia pun tertarik kat dia, goda tak berjaya, penayar dia pula. Maka Nabi Yusuf masuk penjara. Dalam penjara berkenalan pula sekali lagi Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi. Kawan dia bebas, dia duduk dalam tu. Kemudian raja pula mimpi. Maka Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu. Nabi Yusuf dibebaskan daripada penjara. Lepas tu Nabi Yusuf diangkat menjadi pembesar istana, kemudian menjadi pemegang perbendaharaan negara. Sampailah kemudian Nabi Yusuf dipertemukan dan dipertautkan semula dengan ahli keluarganya. Itu aturan cerita yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Nak gambarkan kepada kita seorang Nabi itu Allah Ta'ala aturkan hidup dia, cerita dia, gambaran yang dia kena lalu. Maka demikian dengan kita, semua perjalanan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh bangun kita, berdiri kita, berjaya kita, rugi kita, seronok kita, gembira kita, duka cita kita, malang kita, semua itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena lalu benda tu. Dan oleh kerana kita lalu benda tu, kita nak kena sesuaikan bagaimana menjadi hamba dalam peraturan kehidupan kita yang telah ditentukan oleh Allah. Macam mana kita nak meraih keuntungan daripada itu. Itu perjalanan dia. Karena itu Nabi SAW sabdakan, ajaban li amril mu'min, kana amruhu kulluhu khair, kana amruhu kulluhu khair, walaysa illa lil mu'min, walaysa dhalika illa lil mu'min. Dia kata takjub, dia kata menyeronokkan urusan orang beriman ni. Semua urusan tu bagi diri dia baik belaka, dan benda ni tak ada melainkan hanya untuk orang beriman. Yang kita hidup ni, yang kita menderita tu pun baik untuk kita, yang kita gembira pun baik untuk kita. Macam mana? Nabi kata, idza asabathu sarra syakar. Apabila ia ditimpa dengan kegembiraan, maka dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra, apabila ia ditimpa dengan kedukaan, dengan kesakitan, sabar, dia bersabar. Jadi kata kunci hidup kita ni tuan-tuan, untuk dapat kebaikan dua aja bagi orang beriman. Cerita dia beriman lah. Maknanya selepas kita beriman, untuk dapat kebaikan dalam hidup dua, sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Maka seluruh kehidupan kita jadi baik. Jadi bila kita membaca kisah Nabi Yusuf tu diatur perjalanan dia daripada mula hidup bahagia sebagai anak yang disayangi. Start daripada dia kena khianat, kiranya penderita tu. Kena lempak masuk dalam telaga, kemudian bila diangkat dari telaga, start itu pancaroba hidup berlaku. Duduk rumah orang, jadi budak suruhan, tak apa lagi. Lepas tu dia digoda pula, dah digoda dia kena khianat pula. Bayangkan seorang Nabi pilihan Allah, Allah aturkan itu perjalanan dia. Maka kita juga Allah Ta'ala aturkan perjalanan. Jadi rugi.
Rugi kalau kita dapat kegembiraan kita tak bersyukur, dan rugi kalau kita ditimpa dengan ujian kalau kita tidak sabar. Pasal itu datang daripada Allah Ta'ala. Dan kerana itu bagi Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi yang sedang berdepan dengan umat Quraisy yang waktu itu lawan Nabi, Allah Ta'ala paparkan cerita saudara-saudara baginda di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu untuk menyejukkan jiwa Nabi, untuk sedapkan hati Nabi. Oh, bukan baginda seorang nak kena teruk, orang lain pun lalu juga dengan pengalaman-pengalaman masing-masing. Kalau main kisah Nabi Musa berlawan lagi, kihnaya Nabi Musa kena dengan Bani Israel lagi kahak. Itu benarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang seterusnya tentang keimanan tadi ialah Rasul ini semuanya dari kalangan lelaki, tak ada Rasul perempuan. Yang buat mengaku Rasul perempuan ni ada lah kan, belah mereka ada, belah Melayu pun ada juga. Yang belah Melayu ni dia kata dia Rasul Melayu kan, Rasul perempuan. Hak lelaki pun ada. Nak heran apa je mengaku jadi Rasul, mengaku jadi Tuhan pun ada kan. Yang mengaku jadi Tuhan, lepas tu dia kena stroke. Pak cerita orang ni kan, Tuhan Harun juga kan. Tak tahulah, kalaulah ada pengikut dia yang masih ikut lagi selepas itu, kita nak fikir apa? Macam mana Tuhan tu kena stroke, dia tak boleh nak tahan diri dia daripada kena stroke kan? Tak boleh nak fikir di akal kita. Tapi ada orang ikut juga benda tu. Yang ikut tu pula bukan orang yang jenis koman-koman, orang yang ada kerjaya, orang yang kita kata sebagian pengikut tu masuk universiti lah kita kata. Jadi itu bukan neraca kebenaran. Keluar masuk universiti, pandai kata besar, rumah besar, kaya ke miskin, itu bukan neraca kebenaran. Ada orang yang kita nampak lekeh, nampak dia sangat teruk, tapi dia berada di jalan kebenaran. Dia berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi. Dia main duduk masjid, dia main rosihkan masjid, khidmat untuk orang, tak buat khianat kat siapa, ahli ibadat. Ada juga orang yang senang, yang pemurah, yang infakkan harta di jalan Allah Ta'ala, suka tolong apa semua. Ada juga orang baik. Ada juga orang yang kaya, yang senang, yang pandai, tapi duk ikut ajaran sesat apa semua. Ada juga yang miskin, duk ceruk mana kampung, tak beriman pada Allah Ta'ala pun ada. Lagi nampak ada nombor, dia kira main nombor ekor pun ada juga kan. Jadi bukanlah kaya dan miskin itu neraca kebenaran, latar belakang pendidikan pun belum tentu, tetapi yang berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dan fahaman yang betul, itulah dia orang yang berpegang dengan kebenaran. Baik, isi yang kedua daripada surah Yusuf ini ialah tentang hukum hakam. Ada sedikit di situ pengajaran yang diistimbatkan oleh para ulama, iaitu katanya tentang dibolehkan kewajipan merahsiakan sesuatu untuk menghindari fitnah. Barang dan anak temuan wajib dipungut dan tidak boleh dibiarkan. Kemudian boleh melakukan helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan. Ini pengajaran ini diambil secara sekali imbas. Kita tengok kisah Nabi Yusuf. Yang pertama yang dikatakan tentang dibolehkan, bahkan diminta, dituntut untuk merahsiakan sesuatu demi menghindari kemudaratan. Dalam kisah Nabi Yusuf ini ialah arahan Nabi Yaqub kepada anak andanya Nabi Yusuf tadi, jangan cerita mimpi ni, jangan habaq kat siapa. Pasal apa? Kalau dia cerita, benda tu akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan makar, akan menimbulkan perancangan buruk daripada musuh dia. Jadi kita pun ada benda yang kita tahu, bukan semua yang kita tahu kita kena cerita kat orang. Ini satu disiplin juga tuan-tuan. Ada benda yang kita tahu, bukan semua benda yang kita tahu mesti nak kena habaq kat orang. Kerana dia tak masa melalui tapisan, berita ke apakah. Dan Al-Quran ajak kita, Nabi ajak kita beberapa perkara untuk kita lalu, bagaimana nak deal dengan perkara yang macam ini. Antara lain Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang kepada kamu seorang fasik
dengan suatu berita, hendaklah kamu selidiki ia. Fatabayyanu, tabayyun maknanya selidik, betul ke tak betul cerita ni. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala kata nanti kamu akan menuduh ataupun menghukum suatu kaum dalam keadaan jahil, dalam kamu tak tahu hal sebenar, maka nanti kamu akan tergolong dari kalangan orang-orang yang menyesal. Pasal apa nak menyesal? Pasal salah bagi hukum, salah berprasangka kepada orang lain hanya dengan satu-satu berita. Yang tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikira sebagai dusta apabila ia berbicara setiap apa yang dia dengar. Hadis Bukhari. Maknanya kalau kita jenis orang habaq dengar terus sampai. Dah habaq dengar tak proses dah. Tak proses kata betul ke tak betul ke. Macam jenis yang suka budak-budak orang, bukanlah kata budak, orang tua apa ramai hadap main Facebook apa semua kan. Sila share. Kan dia ada tulis suruh share ke, sila sebarkan. Tak ada macam habis. Terus kita share, terus kita sebar. Sedangkan dalam tu barangkali bercampur faktanya antara ayat Quran, hadis yang sahih, ada cerita yang dhaif, ada yang palsu, ada yang mengarut. Pun ada dalam tu kita kesebar semua. Maka Nabi kata cukuplah orang tu dikira sebagai bohong kalau dia buat perangai, dia cerita semua benda yang dia dengar. Jaga baik. Itu disiplin dalam bab ini. Dan Nabi, dalam kisah Nabi Yusuf ini ada pengajaran lamhah, satu-satu imbasan pengajaran. Oh, nak kena faham. Ada yang berikutnya tadi disebutkan bahawasanya dalam kes tersebut rombongan perdagangan tadi kutip budak yang dijumpai dalam telaga. Nabi Yusuf tadi kan bawa, maka dari sudut hukum fiqh kita, hukum syarak kita, itu dia masuk dalam bab laqatah, hukum barang yang dijumpai. Jumpa kat tepi jalan jangan biar tinggal macam tu, bawa ambil. Cuma ambil kalau tuan-tuan ikutlah kita nak nauzubillah kan, jalan kat jumpa budak seorang-seorang diri, jangan pergi ambil bawa balik rumah, salah. Ambil bawa pergi balai polis lah terus. Jangan pergi mereka ke sana sini, satgi orang cah kita culik anak orang, jadi kerja pula kan. Ada sedikit yang perkenal orang lagi tu, dia tahu siapa-siapa jadi umpan anak siapa orang tu main ambil kuno nak tolong apa semua, dia pemai, dia mai satgi dia mai cah dengan ugut lah apa semua. Kalau tak mau tidak kami report polis ke tanpa culik anak kami. Jadi jaga dari sudut nak kena tolong, memang kena tolong, tapi jangan tak kena gaya. Yang tu. Kemudian dengan duit, benda barang yang dijumpai itu kalaulah ia boleh dikesan siapakah pemiliknya, maka perlu dikesan. Kalau memang tak ada rupa nak kesan siapa yang punya, maka barang yang dijumpai itu, kata para fuqaha, hendaklah dikembalikan haknya kepada fakir miskin. Bukan masjid, fakir miskin. Melainkan kalau masjid tu termasuk orang miskin, dikira masjid lah. Ada masjid jadi orang miskin? Tak ada kan? Tak ada lah maknanya kan. Jadi barang yang dijumpai mesti diserahkan kepada tuannya kalau boleh dikesan tuannya. Kalau memang tidak dikesan tuannya, itu adalah hak orang miskin, maka diberikan kepada dia. Nak kata bukan sedekah kita, bukan apa semua, itu memang bagi kat dia. Pasal ni barang jumpa, tak payah pergi habaq lah kena di barang ni aku jumpa mana lah bagi kat hang. Tak payahlah habaq, bagi lah. Itu dia punya peraturan. Dan seterusnya ialah tentang hilah, melakukan hilah, tipu daya. Ni dalam kisah Nabi Yusuf ni ialah kisah yang mana Nabi Yusuf arahkan petugas dia pergi ambil piala bekas ayak tu dalam istana dia, pergi bubuh dalam beg salah seorang daripada adik-beradik tu, adik dia tu seorang, bubuh dalam tu supaya nanti kawan tu kena tangkap sebagai satu tebusan, suruh bawa mai bapak dan mak dan mai sekali situ. Itu ada maslahah dia. Itu trik, nanti insya-Allah kita akan lalu. Baik. Dan yang seterusnya dalam kisah Nabi Yusuf ini ialah kisah hidup Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan yang seterusnya ialah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ini ialah tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pokok perbincangan yang akan kita lalui dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam.
tak masuk surah lagi pun, baru mukadimah cerita. Tapi tak apalah kot, setakat tu dulu kita buka kepada sesi soal jawab. Kalau tuan-tuan ada apa-apa, insya-Allah sekali lagi kita akan masuk ayat yang pertama. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada apa-apa soalan. Ya, sudah. Rasulullah berjumpa Rasulullah secara yaqadhah. Berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadhah. Bismillah. Wallahu taala alam. Tentang bagi yang mungkin terlepas maklumat, berjumpa dengan Rasulullah ini ada dua bentuk. Yang dipanggil, satu ialah di dalam mimpi, fil manam, dalam mimpi. Yang kedua secara yaqadhah. Yaqadhah ini maksudnya berjumpa secara live, secara jaga. Macam saya jumpa tuan-tuan ni, tuan-tuan tak pergi pegang kawan sebelah. Itu yaqadhah tu, jelas. Secara jaga. Kita bukan mimpi, kita bukan mengigau, mamun, halusinasi, bukan. Memang real life, real time di situ. Itu dipanggil yaqadhah. Baik, jadi zaman Nabi SAW kedua-duanya tadi memang boleh berlaku. Jumpa Nabi secara jaga pun berlaku, jumpa Nabi dalam mimpi pun berlaku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, man ra'ani fil manam, Nabi kata faqad ra'ani. Ada 2-3 riwayat yang tu. Siapa yang berjumpa dengan aku dalam mimpi, maka dia berjumpalah sebenarnya dia berjumpa dengan aku. Itu satu. Dan Nabi sebut tentang mimpi, berjumpa dengan Nabi dalam mimpi dan dalam jaga ni. Di zaman Nabi, maknanya sahabat yang bermimpi, kemudiannya dia akan ra'ani fil yaqadhah, dia akan jumpa aku secara jaga. Itu zaman Nabi. Man ra'ani fil manam ra'ani fil yaqadhah, dia akan jumpa aku secara jaga. Itu sahabat Nabi, zaman Nabi. Kerana itu ta'rifan sahabah, yang dipanggil sahabah sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama seperti Ibn Hajar dalam Al-Isabah, lagi Ibn Al-Athir dalam Usudul Ghabah, dan yang lain-lain lagi dalam Al-Isti'ab pun ada, ramailah yang disepakati oleh para ulama sejak turun-temurun. Yang dipanggil sahabat ialah orang yang bertemu dengan Nabi, maksudnya secara jaga. Bertemu dengan Nabi secara jaga, beriman dengan Nabi SAW, dan matinya di dalam iman. Maka itu dikira sahabah, termasuk dalam golongan yang disebut sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Otomatik itu takrifan dia. Maka sesiapa yang memiliki ciri itu, maka dia dikira sahabah. Ada yang hidup zaman Nabi, dia dengar tentang Nabi, dia tahu tentang Nabi, dia beriman dengan Nabi, dia mati dalam iman, tapi dia tak jumpa Nabi, maka itu tidak dinamakan sahabah. Contoh dia An-Najashi. An-Najashi dia hidup awal lagi, zaman Nabi duduk di Mekah, dia hidup dah. Bila Nabi hantar rombongan pertama hijrah pergi ke Habsyah tu, antaranya ada Ja'far bin Abi Talib, ada Abu Salamah, apa semua pergi sana tu, dia layan baik orang beriman. Sampai dia menitik air mata bila Ja'far bin Abi Talib cerita tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia bawa. Sampai dia kata, antara aku, ajaran aku yang aku terima dengan kamu, hanya dia kata selari. Dan kemudiannya Najasyi itu apa nama dia, Ashamah, dia memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dan masa Nabi di Madinah, Nabi dengar berita kata dia mati, dia meninggal dunia, Nabi himpunkan para sahabat untuk solat jenazah, solat ghaib. Tapi sepakat seluruh ulama kata dia Islam zaman Nabi hidup, dia mati dalam iman. Pasal tu Nabi solatkan jenazah dia, solat ghaib. Tapi dia bukan sahabat, pasal dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin.
Yang berikutnya, ada yang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian beriman dengan Nabi, tetapi ada beberapa kes yang terpencil yang orang itu kemudiannya dia keluar daripada Islam, dia murtad, dia masuk agama Nasara, maka itu tidak dikira sahabat. Kalau ada yang kes yang dia keluar kemudian dia masuk balik, yang tu kira sahabat, itu kira sahabat. Jadi mesti ada 3 syarat tu: berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati pun dalam iman. Kalau yang berjumpa dengan Nabi kemudian dia berpura-pura beriman dengan Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan kepura-puraan itu, secara zahirnya kita kira dia sebagai muamalah sebagai orang beriman, tetapi dia bukan sahabat Nabi pasal dia tidak beriman. Contoh dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tidak dikira sahabat, dia kira sebagai munafik pasal dia berpura-pura. Abu Talib sayangkan Nabi apa semua, tapi dia jumpa Nabi daripada Nabi kecil sampai Nabi besar, sampai dia mati Nabi duduk ada. Tapi dia bukan sahabat pasal dia tak beriman. Jumpa dia jumpa tapi tak beriman. Baik. Jadi kalau itulah keadaannya, boleh ataupun tidak orang hari ini, zaman kita ni, yang berjumpa dengan Nabi secara jaga, boleh ke tidak? Kalau dia boleh, maknanya sahabat Nabi tidak berhenti pada yang mati terakhir sekali 100 berapa belas tahun, berapa 124 Hijrah, yang last kali meninggal dunia. Bukan berhenti di situlah. Rupanya ada kot Celah Pining ada 3-4 orang lagi, belah Halus Start ada lagi 15 orang. Pasal depa mimpi, depa bukan mimpi, depa kata depa jumpa Nabi secara jaga. Oh, ada lagi sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum. Boleh tak? Maka secara prinsip itu pun kita mengatakan tidak boleh depa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga. Seluruh hadis yang menyatakan tentang berjumpa Nabi secara jaga itu adalah untuk yang hidup di zaman Nabi. Kalaulah Nabi boleh muncul secara jaga, tuan-tuan, Nabi kalau Nabi boleh muncul secara jaga dan boleh pula berbincang dan berbicara, orang boleh konsult, orang boleh tanya pula Nabi, siapakah yang lebih perlu untuk suasana itu? Masa Nabi mula-mula wafat, para sahabat Nabi sedang berbicara, tentang berfikir. Dalam hadis Bukhari, kami ketika itu tertanya-tanya, bagaimana, adakah kami ingin menanggalkan pakaian Nabi? Pasal zaman dulu kalau nak mandikan mayat, buka semua baju, telanjang bogey, mandi lagu tu. Sahabat yang nak uruskan tu nak tertanya-tanya sama sendiri, nak buat lagu mana mayat Nabi ni. Mereka ditidurkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dapat ilham supaya mandikan Nabi dengan pakaian yang sedia ada. Kalau kata perlu untuk habak yang tu, Nabi sendiri bangkit, mandikan aku dengan pakaian ni, sudahlah, baring balik kan. Selesai satu masalah. Yang tu. Ketika umat sedang bermesyuarat siapakah yang nak dilantik menjadi pengganti Nabi, kalaulah Nabi boleh muncul seketika, lantik kau ni jadi Nabi, lantik kau ni ganti aku, senang cerita, tak gaduh, tak kalut daripada mesyuarat panjang hari tu. Ini mesyuarat panjang, orang Ansar calonkan orang Ansar, orang Quraisy Muhajirin calonkan orang dia, sampai last kali baru dapat putih Abu Bakar jadi khalifah. Nabi tak muncul masa tu, tak ada siapa pun sahabat Nabi yang jumpa. Kalau kira afdal nak jumpa Nabi, zaman tu lagi afdal, lebih mulia mereka daripada kita. Kalau nak kira amalan banyak selawat kat Nabi, mereka nak banding kita nak lebih banding dengan mereka. Jangan mimpilah. Tu sahabat Nabi, berjuangan Nabi, tumpah darah dia untuk Nabi. Mereka pun tak Nabi tak muncul live depan tu. Lebih getir lagi ialah ketika orang sedang mengepung rumah Uthman bin Affan, pemberontak sedang mengepung rumah tu, nak memberontak, nak bunuh Uthman. Kalaulah Nabi boleh muncul hamba balik rumah masing-masing, ini khalifah, taat kat pemimpin, jangan lawan. Kankah itu masa yang sangat penting? Nabi tak muncul di situ. Ketika Ali dipaksakan untuk menjadi khalifah,
Dengan bai'ah mesti cari pembunuh Uthman. Tentulah kalau boleh Nabi nak berhajat macam mana cara nak buat, nak deal dengan manusia yang ramai ni, nak jatuh hukum kisah dulu ke, nak pergi lawan dengan sana sini ke, Muawiyah duduk di sana, orang dah pakat sokong dia, pakat tuntut supaya dijalankan hukum balas kepada pembunuh Uthman. Agak-agak Ali nak fikir apa? Tentulah dipikir kalau Nabi ada, boleh tanya Nabi nak buat macam mana. Kalaulah Nabi boleh muncul, masa tu Nabi patut muncul. Bukan jumpa dengan orang tepi jalan. Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi, kesayangan Nabi, pun Nabi tak muncul depan Ali. Ataupun kot Nabi nak muncul dekat Muawiyah ke, itu penulis wahyu, orang yang Nabi lantik untuk tulis wahyu yang Nabi terima. Tentu afdal Nabi nak pergi jumpa dia, hang tak ada pergi lawan dengan Ali, ataupun hampirlah terus lawan dengan Ali. Tak ada. Ketika umat dalam zaman fitnah, zaman Uthman, zaman Ali, waktu itulah yang sangat penting. Kalau kata Nabi nak muncul, masa tu patut muncul dah. Tak ada. Tiba-tiba boleh muncul dekat kawan ni tepi-tepi macam itu. Orang akan tak apa nak sihat pun tak terima, tambah kalau akal sihat lagi tak boleh terima. Jadi atas dua sebab tadi, kalau kawan tu sungguh dia jumpa Nabi secara yaqadhah, maka dia sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan boleh sanggup amak bagi, silakan. Yang keduanya ialah kalau Nabi nak muncul, Nabi akan muncul tempat yang lebih getir daripada tu. Bukan kata zaman sahabat, setiap zaman tu ada konflik-konflik yang tegang, patut Nabi muncul. Dalam perang Al-Yamamah, dalam ketika mana Umar cadangkan kepada Abu Bakar untuk bukukan Al-Quran, himpun Quran. Abu Bakar tak mau buat. Abu Bakar bila suruh kat Zaid pun tak buat. Patut zaman tu patut. Kalau kata nak muncul, Nabi patut muncul. Abang kata apa buat ke, apa tak payah buat ke. Tak ada. Jadi kerana itu kesimpulan pada jawapannya, mustahil boleh berjumpa secara yaqadhah bagi orang yang hidup di zaman ini. Maka bagi sesiapa yang mengatakan dia berjumpa dengan Nabi secara yaqadhah, maka pilihan dia dua aja. Kita kena anggap dia sahabat Nabi yang dimuliakan, ataupun kita akan kata dia dajjal pendusta. Tu je tuan-tuan. Cuba senaraikan, ada tak imam-imam besar mazhab, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, siapa lagi, An-Nawawi, Al-Ghazali, apa semua tu hebat-hebat ni, ada tak sekali sepatah dia perintah kata aku jumpa Nabi hari tu ni? Tak ada. Kalau mimpi, mimpi tak timbul masalah. Mimpi itu tidak dinafikan pasal bermimpi. Dan para ulama menyatakan yang bermimpi berjumpa Nabi, maka dia berjumpa dengan Nabi pasal syaitan tidak boleh menyerupai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat hak yang dia jumpa tu betul sebagaimana yang digambarkan dalam hadis-hadis tentang rupa Nabi. Kalau keluar muka macam muka Pakistan Jaya Kapek, tiba-tiba mengaku Nabi, ini macam muka Pakistan sebelah rumah tau, tapi dia mengaku Nabi, takkan nak tu Nabi? Taklah maknanya. Keluar muka rambut afro, pakai spek, ini muka Nabi Armugam. Takkan kalau dia mengaku Nabi kita boleh kata hak tu Nabi? Dah. Kena tengok rupa tu serupa macam hak dalam hadis. Rambutnya panjang mana, dahinya lah mana, janggutnya tebal mana. Itu kalau betul sama macam mana? Ya, itu Nabi. Itu Allah Ta'ala rezekikan untuk bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Tapi itu pun bukan tanda lah orang tu wajib masuk syurga. Itu sekadar satu motivasi, sebagai satu tashwiq. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada dia supaya dia lebih berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok nampak nak menyimpang ke apa ke, bagi Allah rezekikan berjumpa dengan Nabi, mudah-mudahan dia mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sama sekali maksud siapa yang mimpi jumpa Nabi maka itu adalah orang yang wajib masuk syurga. Dah. Bukan itu syarat dia. Dan bukan syarat dia untuk jadi mulia mesti mimpi jumpa Nabi. Itu tak termasuk. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak tentang iman, amal salih.
Dan amal soleh itu datang dengan Quran, datang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat ikut yang tu tuan-tuan. Jumpa tak jumpa Nabi ini rezeki Allah Taala bagi, tapi kita harap yang di akhirat itu nanti untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, lah tu ya. Berapa tempoh barang yang kita jumpa tu? Itu bergantung pada barang apa yang kita jumpa dan kepada bagaimana keadaan tu. Kalau kita jumpa tengah tempat kawasan, siapa pun tak tahu, nak pergi tala siapa hilang RM5, hilang RM5. Ada orang kata ulang umum 3 Jumaat. Jumpa kat market takkan nak apa nama nak diumumkan di masjid kan? Tentu tak logik. Dan ada hadis tentang cerita seorang sahabat mengumumkan tentang unta dia hilang. Nabi marah. Masjid bukan tempat umum barang hilang. Itu adalah hadis. Jadi jangan silap apa namanya cara untuk pengumuman tu. Jadi secara spesifik tak ada satu had berdasarkan kepada uruf. Barangkali orang kata Jumaat, 3 kali Jumaat tu pasal Jumaat ni tempat orang Islam berhimpun kan. Orang beriman berhimpun, kotlah kita boleh maklumkan jumpa kot mana-mana ke bagi tahu siapa hilang barang ni. Maknanya pada kadar yang wajar lah. Kalau orang tu kita tahu hilang dan kita pun tak nak bagi siapa-siapa, kita simpan dengan harapan kita tahu orang ni dia lalu ke sana, kalau nak patah balik mungkin ambil masa berapa lama. Dengan harapan yang itu, maka kita simpan untuk dia. Mudah-mudahan itu pun mungkin kalau suasana tu ada. Tapi kalau agak-agak lama sangat tak ada harapan nak jumpa siapa, bagilah orang miskin. Tiba-tiba orang yang sama datang tuntut barang dia, aku bagi dah orang miskin itu. Itu deal lah dengan dia. Kalau dia tuntut ganti ya. Itu dia. Wallahu a'lam. Abana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.